Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, kita hadirat Allah Subhanahu wa taala, limpah dan kurnianya dapat kita bertemu pada malam ini untuk sama-sama kita mendirikan solat maghrib secara berjemaah. Kemudian kita mendengar sedikit tazkirah lepas maghrib dan seterusnya kita akan berikan solat isyak secara berjemaah. Walaupun di luar sana itu hujan, inilah yang dinamakan sebagai agama, yang mana di dalamnya ada pengorbanan dan ada perjuangan. Maka pengorbanan dan perjuangan ini, tuan-tuan dan puan-puan, dalam agama mesti bermula sejak daripada kita dilahirkan di dunia Allah Subhanahu wa taala ini. Jangan hanya pengorbanan dan perjuangan ini lahir setelah mana kita pencen kerana kita tak tahu nak buat apa, maka kita baru nak menyibukkan diri dengan urusan agama. Baik. Pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan pergi kepada salah faham yang berlaku dalam masyarakat kita, iaitulah berkaitan dengan hibah, tuan-tuan dan puan-puan. Maka bila kita menyebut perkataan hibah, maka tergambar dalam pemikiran tuan-tuan dan puan-puan barangkali hibah takaful, barangkali pemberian, barangkali sedekah, barangkali hadiah. Maka pada malam ini kita nak tengok hibah ini kita nak guna pakai pada keadaan yang bagaimana. Kerana bimbang-bimbang, tuan-tuan dan puan-puan, bila mana andaian-andaian salah faham yang berlaku dalam masyarakat kita. Kadang-kadang salah faham itu ataupun kita katakan istilah yang diguna pakai itu yang boleh mengelirukan semua orang. Contoh, ada di kalangan orang kita, bila bercakap tentang harta pusaka, dia mengatakan harta pusaka ni dia tak boleh jual. Kenapa? Sebab dia kata kalau jual ni tak boleh, sebab si mati memang dah sediakan untuk ahli waris dia. Maka status harta pusaka ni tak boleh jual, kena pertahan sampai bila-bila. Maka adakah kenyataan ini betul? Jawapannya adalah ngarut, tuan-tuan dan puan-puan. Maka harta dunia ini, tuan-tuan dan puan-puan, dia hanya akan boleh dimiliki oleh siapa? Oleh manusia. Dan syarat manusia itu dia mesti hidup. Mana mungkin orang yang mati boleh memiliki harta di dunia? Kerana harta di dunia ini Allah Ta'ala sediakan bagi orang yang hidup saja, tuan-tuan dan puan-puan. Maka bila mana seseorang itu mati, maka akan berpindahlah milik kepada orang yang hidup lepas daripada dia, yang terdiri daripada ahli warisnya. Kemudian ahli warisnya mati. Pergi pula kepada insan yang hidup. Begitulah sampailah kiamat, tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Maka tuan-tuan dan puan-puan, ada beza ataupun tidak antara derma
dengan hibah. Kalau kita lihat kepada derma ini, tuan-tuan dan puan, dia adalah merupakan pemberian dari seseorang ataupun organisasi kepada seseorang yang lain ataupun kepada organisasi yang lain yang lebih memerlukan tanpa apa-apa balasan dengan niat membantu penerima derma tu tadi. Kemudian derma ini juga, tuan-tuan dan puan, dia tak perlu kepada ijab dan qabul. Pernah tuan-tuan dan puan makan, tiba-tiba datang seorang buta dengan seorang wanita yang bertongkat lelaki tersebut yang jual tisu. Ataupun datang minta duit. Apa pernah buat ijab qabul dengan dia? Ni saya derma RM1 ya. Okey, baiklah, saya terima RM1 ni. Tak ada kan? Tuan-tuan bagi, saya lah. Baik. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, pemberi derma ini juga tidak perlu menentukan secara khusus siapakah yang akan menerima dermanya. Contohnya seseorang itu yang menderma kepada ibu tunggal dengan memasukkan wang ke dalam tabung derma khas untuk ibu tunggal. Maka penderma tadi tidaklah tahu secara khusus siapakah ibu tunggal yang akan menerima dermanya ini. Macam tuan-puan buatlah di sini. Kita ada khairat kematian, betul tak betul? Tuan-puan pakat infak dalam tu. Tuan-puan pakat bubuh bank in dalam tu. Tuan-puan tak tahu pun duit tuan-puan tu siapa yang akan dikebumikan. Tak tahu tuan-puan. Yang tuan-puan tahu, aku letak dalam ni, maka gunakanlah untuk yang sebaiknya. Sama juga sistem yang sama yang dibuat oleh masjid ini. Kemudian penerima derma tu pula, tuan-tuan, dia tidak perlu tahu siapakah yang memberi derma kepadanya. Manakala hibah ini, tuan-tuan dan puan, adalah pemberian dari satu pihak kepada pihak yang satu lagi. Sama juga, tanpa mengharap apa-apa balasan bila iwadin. Dia tak mengharap apa-apa balasan secara material, tetapi ia dilakukan atas dasar kasih sayangnya dia kepada penerima hibah itu. Sebab tu kalau pergi pejabat tanah, dia ada satu klausa kan, atas dasar kasih sayang kan, kita beri pada penerima ni tadi. Dan hibah ini pula, tuan-tuan dan puan, dia memerlukan kepada ijab dan qabul, offer dan acceptance. Kalau ijab dan qabul masa akad nikah, apa dia? Aku nikahkan di kau. Apa dia? Offer. Aku terima nikahnya. Acceptance. Jadi bila cerita akad nikah ni, hari ni adalah hari ulang tahun perkahwinan saya yang ke nikah, tuan-tuan dan puan. Hari ini adalah bawa pergi ke Tatumia malam ni. Kalau tahu, baru ingat maghrib tadi keluar kat Facebook. Hari ini adalah bawa pergi ke Tatumia. Tak apalah, rumah tak marah dia lah. Pandang. Baru ingat maghrib tadi keluar kat Facebook. Bahkan tuan-tuan dan puan, bila mana hibah ini memerlukan kepada ijab dan qabul, ia juga perlu disertai selepas itu dengan penerimaan dan penguasaan harta hibah itu. Ataupun kita sebut sebagai qabat dan tasarruf. Ui, detail hibah ni. Ya, dia tak sama macam derma. Kemudian, tuan-tuan dan puan, perbezaan dengan derma juga, pemberi dan penerima hibah ini masing-masing mengenali antara satu sama lain. Pemberi kena kenal penerima kena kenal pemberi itu. Dan tuan-tuan dan puan-puan, kedua-dua derma dan hibah ini tidak boleh ditarik balik kecuali hibah sahaja, iaitu ayah kepada anak atau ibu kepada anak. Faham dah sikit hibah tu apa? Rupa-rupanya hibah ini
Dia ada syarat-syaratnya. Dia tidak boleh bagi begitu saja, kira dikatakan hibah. Tak. Mana kata Ustaz, hibah ni kena buat proper. Ya, kena buat proper. Baik. Kalau kita katakan tuan-tuan dan puan-puan, di Malaysia inilah, kalau kita menghibahkan sesuatu kepada seseorang, tuan-tuan dan puan-puan, agak-agaklah apa sebab orang itu buat hibah. Mesti ada sebab. Takkan tak ada sebab dia buat hibah. Baik. Kalau sepanjang yang saya lihat, tuan-tuan dan puan-puan, terdapat beberapa kes di mana pasangan suami isteri yang tidak mempunyai anak dan mereka mengambil anak angkat untuk melengkapkan rumah tangga dia. Dia kahwin. Kemudian tak ada rezeki zuriat. Disebabkan tak ada anak tadi, dia pun bincang punya bincang. Dia kata kita ambil anak angkat lah. Baik. Setelah dia ambil anak angkat ini, tuan-tuan dan puan-puan, oleh sebab tiadanya ikatan kekeluargaan yang sah mengikut Islam. Apa dia? Dia dengan anak angkat itu, maka ibu angkat ini, tuan-tuan dan puan, dia sering kali bimbang mengenai kebajikan anak angkat itu apabila mereka meninggal dunia nanti. Kata kalau mati nanti macam mana pula dengan anak angkat ni? Dia mari terfikir. Maka tuan-tuan dan puan, dia juga belajar. Bila anak angkat ini, dia tidak boleh mewarisi harta pusaka dia walaupun 1 sen. Kerana apa? Sebab anak angkat ini bukan waris mengikut hukum faraid. Maka dia bermulalah strateginya, bermulalah perancangannya, apa dia nak buat. Maka dia tengok hibah ini adalah salah satu jalan. Kemudian dia cari lagi, selain daripada hibah, apa benda boleh yang dia buat. Maka dia tengok, ada juga untuk anak angkat ini boleh melalui jalan wasiat. Maka atas dasar kasih sayang itu, tuan-tuan dan puan-puan, maka dia memilih hibah atau wasiat ini jalan terbaik kepada anak angkat tersebut. Ini contoh yang pertama. Ada juga contoh yang kedua. Sebagai contoh, dia ini 6 beradik. Dalam 6 beradik ini, abang dia seorang OKU. Dia pula ada isteri, ada anak lelaki, ada anak perempuan. Abang dia yang OKU ni duduk dengan dia. Sebab yang lain sibuk, jadi dialah yang jaga. Mak ayah meninggal lama dah, dialah yang menyambung tanggungjawab itu. Dan kebetulan pula rezeki dia murah. Dia kata tak apa, biar aku sediakan fasiliti untuk abang aku ini, adik-beradik yang lain, barangkali susah sikit, nak mari melawat, mari. Aku sediakan bilik makan, minum, bibit, semua siap. Lepas maghrib, maka dia pun mari terfikir, kalau dia meninggal, secara abangnya ini, kalau belum meninggal daripada dia, memerlukan kepada kos yang kita dinamakan kata sebagai agama, meneruskan kehidupan selenggara dia lah, macam-macam lah yang berkaitan. ada panan. Maka dia pun tengok dan muka ada isteri dia, perjuangan. dia tengok muka anak-anak dia. Pengorbanan dan perjuangan ini, tuan-tuan dan puan-puan, Maka dia tengok muka anak-anak dia. dalam agama mesti bermula Kalau aku mati barangkali, daripada anak-anak kita saudara ni lah dilahirkan yang akan di dunia jaga Allah pak saudara Subhanahu dia, wa yang ni Ta'ala abang dia. Jangan Kemudian hanya dia tengok pengorbanan pasangan dan anak-anak perjuangan dia. ini lahir Tak apa nak Sama harap kita mana. pencet. Dia kata tiba-tiba. kerana kita tak Anak tahu dia buat apa. harap. Pasangan Kita anak baru dia tak harap. menyibukkan diri dengan urusan agama. Maka dia juga memilih jalan hibah Pada ataupun malam ini, wasiat. tuan-tuan dan puan-puan, Andai katalah dia meninggal, maka ada akan harta pergi kepada abang kandung dia faham, tadi. salah faham yang Kenapa? berlaku Sebab dia belajar. dalam masyarakat Dia kita. ada anak.
anak lelaki pula tu. Itulah Maka anak lelaki ini dia akan berkaitan memajukan adik-beradik dia dengan daripada dapat harta pusaka. Termasuklah abang Maka bila kandung kita dia menyebut yang OKU perkataan tadi. hibah, Jadi meneruskan apa benda maka yang dihasratkan, gambar maka dia dalam melalui pemikiran jalan tuan-tuan dan hibah puan, ataupun wasiat. Barangkali Kerana dua-dua jalan bab ini takaful. adalah yang terbaik buat orang itu. barangkali pemberian, Maka tuan-tuan dan barangkali perempuan, sedekah, ada orang tuan-tuan dan barangkali perempuan salah faham tentang hibah ini. maka pada Dia malam buat ini satu andaian. kita nak tengok Dia buat satu perumpamaan. hibah ini kita Mana nak lebih dapatkan baik hibah ataupun pada faraid? keadaan Dia bagaimana? buat persoalan. Mana lebih baik faraid atau hibah? Kemudian datanglah andaian geng-geng yang salah jual faham, produk salah ni, dia faham kata hibah yang lebih berlaku baik. Jangan dalam faraid masyarakat menyusahkan. Kecek molek sikit. Napa kapik. Kadang-kadang salah faham itu ataupun dikatakan Mana istilah boleh yang kita bercakap dipakai seolah-olah faraid itu yang boleh mundur. mengelirukan Sistem zaman bila kita dah Untuk? ada sistem yang ada boleh di sikit. kalangan orang kita bimbang-bimbang bila tergelincir bercakap tentang akidah harta pusaka. Kemudian ada lagi satu Katakan dakyah yang harta mengatakan pusaka ini pun salah faham. Apa dia katakan tak pada dijual. kawan dia, Ha. Mat, engkau tu kena beringat, Kenapa? engkau Sebab tu dia kata mak ayah kalau engkau jual, mati lama dah. Tak boleh. Engkau sebab pula si mati kahwin ada isteri tersebut seorang, dan anak untuk perempuan ahli waris 3 dia. orang. Maka status Kau kena harta ingat, pusaka ni tak boleh jual. bila mana kau Kena meninggal pertahan nanti yang akan dapat sampai harta pusaka engkau adalah isteri, anak-anak dan Maka adik-beradik engkau. Hati-hati Pernyataan nanti ini betul. adik-beradik engkau boleh mewarisi harta engkau. Jawapannya adalah Seolah-olah dia nak kata Narut kepada tuan-tuan. kawan dia tadi, adik-beradik dia ni jahat ke apa? Maka harta dunia ini tuan-tuan dan puan-puan, Tuan-tuan, kita dah bercakap daripada awal lagi, Islam ini, agama ini dia tidak menyusahkan. Agama ini dia tidak memudaratkan hatta kepada lelaki, hatta kepada perempuan. Adil, tuan-tuan dan perempuan. Kenapa kita bawa satu pemikiran kepada orang lain bahawasanya kalau kita tak ada anak lelaki, bahaya hidup kita. Kalau kita kahwin tak ada anak, jahanam kau punya harta nanti. Allahu Akbar, mengucaplah, duk cakap begitu. Oi. Sebab yang perlu diharmonikan adalah ilmu dalam kalangan orang Islam ini. Itu lebih penting. Sebab kalau dia ada ilmu tentang pengurusan harta pusaka, yang mana hak, yang mana bukan hak, mana lebih utama, mana dia tanggungjawab, dia tak akan bercakap sebegitu rupa. Kenapa? Walaupun isteri dia dan anak-anak perempuan dia memperolehi harta pusaka dia termasuk dengan adik-beradik dia, maka adik-beradik dia mempunyai tanggungjawab juga untuk memelihara kebajikan anak-anak dia. Bukan dapat harta tersebut, dapat belah begitu saja. Sebab itu perlu diharmonikan pemikiran masyarakat kita. Mentang-mentanglah kita jual satu produk, tak suruh laku produk kita, maka kita kata, tak payah faraid menyusahkan. Jangan duk kata begitu. Sebab perkara ini terkandung di dalam Al-Quran. Yang ada dalam Quran itu kata-kata daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapa kita? Sebab itu bila bercakap kena ada satu sifat ta'abbudi, kehambaan. Kita hidup di dunia ni tuan-tuan kena ada sifat kehambaan. Walaupun duduk di Malaysia. Ada tak rasa dalam hati ini apa jadi dengan saudara-saudara aku di Palestin? Ada ustaz, menitik air mata saya. Bagus. Sedih, ya. Apa yang kalian buat? Saya sumbang, infak, saya solat hajat, saya doakan mereka. Alhamdulillah. Ada lagi kemanisan iman dalam diri kita. Baik. Maka mana yang lebih baik antara hibah dan faraid?
Ada orang mengatakan lebih baik hibahkan semua harta semasa hidup. Selepas mati nanti tak perlu susah-susah dah. Hendak faraid lagi. Tak, dia kata begitu. Yang matinya engkau bukan aku. Jadi soal yang nak urus adalah yang mati, yang hidup ini. Bukan yang mati tak payah fikir dah. Tak ada kena mengena dah tuan-tuan dengan dunia ini. Ada juga yang kata faraid sudah ada. Buat apa susah-susah hendak buat hibah. Pun ada juga. Maka tuan-tuan dan puan-puan, kedua-dua pernyataan di atas adalah melampau dan tidak tepat. Kenapa? Sebab hibah dan faraid ini ada peranan masing-masing. Jangan dilebihkan yang satu dan meninggalkan yang satu lagi. Sebab masing-masing ada peranan kan? Suami ada peranan dia, isteri ada peranan dia. Tapi orang hari ini hebat. Peranan itu dia dah bahagi sama rata. Contoh, untuk menyediakan makan, minum, pakai, tempat tinggal, suami. Dia pergi kautim pula, okey, saya separuh, abang separuh. Orang perempuan bolehlah separuh-separuh tahun pertama, tahun kedua. Mari tahun ketiga, dia duduk di meja kerja dia dengan kawan dia buat keluar alat make up. Yang dia alat make up, dia pakai duit dia. Yang sebelah dia, pakai duit suami dia. Dia mula naik ran, marah. Tak, marah balik di rumah. Makan, minum, pakai, tempat tinggal suami. Mengikut kemampuan suami. Tapi hari ini beli rumah lebih daripada pendapatan. Tak apalah abang, kita beli rumah ni besar sikit. Berapa sebulan sayang? Alah, 3,500 je. Abang 1,700, saya 1,700. Tahun pertama, kedua boleh. Mari tahun ketiga, maki hamun si suami tadi. Takkan rumah pun saya bayar? Kena game. Tuan-tuan dan puan. Jangan. Tanggungjawab ada masing-masing, maka laksanakan ikut kemampuan masing-masing. Baik. Maka tuan-tuan dan puan-puan, hibahkanlah harta kita ini kepada orang yang kita sayang secara ikhlas. Sebab itu matlamat hibah. Kemudian hibah kita ini mesti pastikan cukup rukun dan cukup syaratnya. Kemudian hibah kita ni tuan-tuan kena pastikan disahkan oleh undang-undang. Kenapa? Supaya transaksi yang kita buat ini tiada angle untuk pihak lain menafikan tuan-tuan dan puan. Hati-hati kalau tersalah buat, banyak yang terjadi. Pernah dengar tak? Ada orang memberikan hartanya untuk dibuat mahat tafiz, buat surau. Kemudian dia mati. Kesalahannya adalah waktu dia hidup dulu, dia tak lakukan transaksi itu secara sempurna dari sudut hukum dan undang-undang. Bila dia mati, ahli waris dia tadi menafikan. Bila masa pula si mati, ada suruh buat mahat tafiz apa semua. Ada dengar tak mahat tafiz masjid surau terpaksa dirobohkan sebab isu itu? Sama. Ini kesalahan, kita tak nak kesalahan ini berlaku pada kita. Niat cantik dah, niat comel dah. Tapi dinafikan oleh ahli waris yang lain. Sebab itu kena pastikan penerima hibah itu menerima harta hibah, menguasainya dan bebas berurusan dengan harta yang kita hibahkan tadi. Jadi dua-dua clear. Yang tukang beri, yang tukang terima. Yang tukang beri, buat cara nak beri. Yang tukang terima, buat cara nak terima. Ini kadang-kadang yang tukang beri, dia bagi. Tapi nak bagi macam tak nak bagi. Contoh, Ustaz Ehsan, saya ingat nak hibah pada Ustaz Ehsan kereta Mercedes saya. Oh, terima kasih banyak Tuan Haji kerana beri pada saya. Saya terima ya Tuan Haji hibah ini. Ya, sama-sama Ustaz.
Tapi ustaz kena ingatlah kereta ni ustaz kena bawa ceramah ke masjid ni saja, tempat lain jangan. Pula. Ini jenis perangai yang mana bagi, tak nak bagi. Dia pulang pada penerima, dia nak buat apa? Hak dia sepenuhnya. Hatta saya nak bawa pergi ke balik kampung ke, saya nak jual kereta tu ke, terpulang pada saya. Kerana sudah jadi milik saya. Maka selesailah bahagian pemberi hibah tersebut. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, dalam masa kita bercerita tentang hibah dan faraid ini, tuan-tuan kena fikir juga. Seperti mana yang Nabi pernah pesan pada kita bahawasanya tinggalkanlah juga harta kita ini kepada ahli waris faraid. Supaya apa? Supaya mereka itu tidak papa ke dana dan meminta-minta pada orang lain selepas kematian kita. Kadang-kadang tuan-tuan habis dia hibahkan harta dia. Pada masa yang sama ahli waris dia ada orang yang susah. Maka dia tinggalkan kosong gitu. Apa jadi dengan ahli waris tadi? Terpaksa minta-minta pula pada orang lain, tuan-tuan dan puan-puan. Ini pun salah faham yang berlaku kepada hibah tersebut. Maka tuan-tuan dan puan-puan fahamilah bahawasanya faraid adalah formula penyelesaian bagi kes pembahagian harta pusaka yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun adanya apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, kita boleh merancang pembahagian harta kita setelah kita memahami pembahagian secara faraid. Pusing, tuan-tuan dan puan, dia tak boleh lari. Kita kena faham faraid itu apa. Kemudian kita kena faham keperluan diri kita pula di mana. Kemudian kita kena faham pula apa kepentingan orang di sekeliling kita. Kemudian kita pula ada satu perasaan kita nak beri sesuatu kepada dia. Kita nak bagi lebih kepada dia disebabkan kekurangan yang dia ada. Maka Allah Subhanahu wa taala telah berikan jalan kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan, iaitu melalui jalan hibah di antaranya dan juga jalan melalui wasiat, tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Maka tuan-tuan dan puan-puan, ada juga yang berfikiran, faraid aku faham dah. Faraid ini adalah untuk ahli waris aku. Isteri aku, walau apa pun terjadi, dia tetap akan mewarisi. Takkan ada orang yang boleh menghalangnya. Begitu juga mak ayah aku. Takkan ada insan yang boleh menghalangnya. Begitu juga anak-anak aku. Tak ada insan yang boleh menghalangnya. Sebab mereka ini tergolong dalam waris utama, tuan-tuan dan puan-puan. Bila wujud golongan-golongan ini, individu-individu ini, confirm dia akan dapat. Takkan ada orang yang boleh halang dia. Kemudian terdetik dalam hati kita, tuan-tuan dan puan-puan, apa benda yang mana bila mana aku mati, jasad aku mati dah ni, tapi aku nak amal jariah aku ini daripada harta aku ini berterusan sampai bila-bila. Maka jawabnya, tuan-tuan dan puan-puan, hendaklah kita buat sesuatu transaksi yang dinamakan sebagai wakaf. Kalau harta dah banyak sangat kan, maka boleh wakaf. Tuan-tuan, ada di masjid di Pulau Pinang. Saya ingat nama dia. Dia dekat belah pulau lah. Masjid Abdullah ke apa nama dia? Saya tak ingat dah. Masjid tersebut tengah-tengah bandar. Maka diwakafkan oleh seseorang. Dalam masjid tersebut ada kubur kat dalam di tepi.
Ada besar ni pada tiang tu sampai pintu. Luas ni. Kubur dia tuan-tuan dan puan dalam kawasan masjid. Anak beranak dia semua dalam kawasan masjid. Dan masjid itu tuan-tuan dan puan kalau di belah pulau, belah jalan besar, kalau tuan-tuan pernah makan nasi kandar pokok ceri, dalam masjid tu. Maka bila ditanya tuan-tuan dan puan-puan, rupanya kubur itu adalah orang yang mewakafkan tanah ini untuk dijadikan masjid. Maka saya kata bila orang ni mati, lama dah Ustaz. Allahu Akbar. Tuan-tuan tahu masjid tersebut dia punya jemaah macam mana? Masya Allah. Kemudian yang tukang infak pun Masya Allah hebat. Kenapa saya kata hebat? Seluruh penduduk dan pentadbir masjid tersebut, tuan-tuan dan puan, setiap hari Jumaat akan ada orang infak untuk makan 200 orang. Tuan-tuan ingat makan bihun goreng? Nasi kandar, tuan-tuan dan puan. Minggu ni ikan bawal. Minggu depan ayam tandori. Apa lagi? Masjid tu juga, tuan-tuan, hujung minggu dia buat tuition percuma kepada anak Korea. Mari hantar. Subjek apa kau nak? Math, English. Yang paling dahsyat, mak ayah yang bukan Islam mari hantar anaknya yang bukan Islam tuition sama-sama, tuan-tuan dan puan. Allahu Akbar. Dahsyat weh. Apa lagi? Bila mana solat subuh, tuan-tuan dan puan, budak-budak 12 tahun ke bawah rasanya ke yang sekolah menengah, sekolah rendah, siapa datang masjid, RM5 seorang. Makna kata lepas dah duit saku je tuan-tuan dan puan-puan. Makna kata mak ayah tak payah bagi. Betul mak ayah tak payah bagi. Dia datang dengan budak, dia takkan datang seorang, mak ayah akan datang. Betul tak betul? Kemudian bulan Ramadan, dahsyat juga. Anak-anak yang semayang 20 rakaat tadi ini, maka dapat RM5 seorang. Masalahnya bila tengok CCTV, tuan-tuan dan puan, lepas 8 rakaat, anak-anak ni hilang. Maka nak habis 20 tadi, tiba-tiba muncul. Ustaz bagi juga, Tok Imam. Bagi, kita bagi. Sebab dia tunggu biar dia tak semayang pun. Nak bagi. Allahu Akbar. Konoknya kan? Konok, tuan-tuan dan puan-puan. Ini yang kita panggil kita sesama kita ini memandang dengan penuh kasih sayang. Macam tuan-tuan Haji, puan ajar lah, mari datang semayang sini. Ada pernah terdetik ke tidak dalam hati Tuan Haji, puan ajar, sahabat sebelah aku ni ada masalah ke tidak? Rasa nak tanyalah, rasa nak tolong. Bersalam tadi, jangan bersalam tengok bawah, mesti tengok mata. Dengan penuh kasih sayang. Oh, steady. Tuan-tuan akan ada rasa satu perasaan, iaitu kita hidup dalam agama, tuan-tuan dan puan. No? Konok, tuan-tuan dan puan. Baik, seterusnya. Maka tuan-tuan dan puan, salah faham yang ketiga adalah dia nak buat hibah tetapi takut. Ini pun sama juga. Sebagai contoh, saya hendak buat hibah tetapi saya takut kalau penerima hibah itu halau saya nanti. Dia nak bagi rumah sebagai contoh, tapi dia mari terfikir, dia bimbang. Banyak yang berlaku di luar sana, bila anak terima harta hibah, dia akan halau mak ayah dia daripada hartanah tersebut. Padahal anak dia baik, dia saja nak samakan anak dia dengan orang lain. Maka tuan-tuan dan puan, kebanyakan golongan berharta hari ini memang ada berniat. Mana mungkin orang berharta ni tuan-tuan dan puan, dia tak ada niat. Ada. Kalau dia ada iman, dia ada perasaan, dia fikir tentang ibu, ayah, anak-anak, masa depan dia, harta pusaka dan sebagainya. Ada niat, cuma dia tak buat lagi. Berniat untuk menghibahkan atau menghadiahkan harta kepada orang-orang yang mereka kasihi. Walau bagaimanapun,
mereka ini takut untuk terus menyerahkan hak milik kepada orang-orang tersebut. Baru ni tuan-tuan dan puan, ada seorang jemaah. Ayah sebut jemaah di mana? Suami isteri jemaah masjid. Suami ada bisnes, isteri tolong je lah. Dia tak terlibat pun dalam bisnes. Saya tak tahu berapa harta yang suami dia ada. Suami dia telah memberikan kepada dia duit aset berjumlah atas nama dia 3 juta, tuan-tuan dan puan-puan. Kepada isteri. Oh, steady suami. Tuan Haji buat begitu? Obat tak buat dah. Sebab tak ada. Maka si isteri datang jumpa saya. Dia kata suami dia buat begitu. Saya kata Alhamdulillah rezeki Puan Hajah. Puan Haji, Puan Hajah tahu apa isteri dia tanya? Masalahnya Ustaz, saya kahwin dengan dia setelah isteri dia meninggal. Dia dengan isteri, arwah isteri dia dulu ada anak. Sekarang ni dia transfer pada saya 3 juta. Masalahnya sekarang Ustaz, kalau saya mati macam mana? Saya kata kenapa? Sebab saya tak ada anak dengan dia, saya ada anak angkat sahaja Ustaz. Dengan suami dulu pun saya tak ada anak. Tengok kan? Tuan-tuan, walaupun kekayaan kita ada, kadang-kadang kita diuji pula dengan keadaan zuriat kita tak ada. Perasan tak? Itu Allah Ta'ala, tuan-tuan dan puan, dia buat kehidupan kita ni. Kalau kita perhati satu persatu kehidupan, terutama yang sini-sini ada di depan saya, Tuan Haji, Puan Hajah akan nampak, ya Allah adilnya. Contoh, sahabat kita dulu, waktu sama-sama bekerja dengan kita, dia naik pangkat, lepas naik, lepas dia, lepas anugerah dia, lepas dia. Lepas jumpa sultan ni dia, sultan tu dia. Terima anugerah. Saya tak naik, Ustaz. Tapi Ustaz, bila dah tua ni, masing-masing dah pencen. Anak-anak saya, Ustaz, ada doktor, engineer. Dia duduk, yang ni sambung PhD, saya pergi pula convocation dia. Tapi sahabat saya tu, Ustaz, anak dia biasa-biasa je. Dengar cerita hari tu, 3 orang bercerai. Pula dah. Tengok, waktu dia muda begini. Bila tua, begitu pula. Kita waktu muda susah. Bila tua, senang pula. Tapi senang dalam keadaan dah tua lah. Jadi dalam kes tadi, tuan-tuan dan puan, dia tanya pada saya apa dia perlu buat. Saya kata kalau Puan Hajah meninggal, maka harta tadi akan pergi pada suami Puan Hajah. Akan pergi pada mak ayah Puan Hajah kalau hidup lagi. Maka kalau tak ada anak, akan pergi pula kepada adik-beradik Puan Hajah. Tapi Ustaz, saya ada anak angkat. Saya tanya dia, dah hibahkanlah pada anak angkat tu 1 juta seorang. Puan Hajah 1 juta, 2 orang ni 1 juta seorang. Tapi Ustaz, anak angkat saya ni, dia bawah 18 tahun. Saya risau kalau saya letak dalam akaun dia 1 juta, buatnya saya mati, mak ayah dia yang asal tu boleh ambil duit ni sebab bawah umur. Tengok, ada halangan lain pula, tuan-tuan dan puan-puan. Kita rasa nak pergi ke A ni selamat dah, rupanya ada halangan. Kita rasa nak pergi pada B, ada cantik dah, ada juga halangan. Inilah kehidupan. Setuju tak harta dunia itu tidak kekal? Tak, tuan-tuan? Ya, setuju. Tuan-tuan nak berapa juta? 100 juta. Ambil. Kalau dah ada 100 juta, sepatutnya tak duduk di dunia ni, duduk di langit. No. Oh, tak boleh Ustaz, tak boleh duduk di langit, kena duduk di dunia. Jadi harta dunia ini, tuan-tuan dan puan-puan, kalau orang itu bijak, apa dia akan buat? Dia akan pastikan harta dia ini memberi manfaatnya untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Dia akan tiru seperti mana para sahabat dia buat, tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-puan cuba kaji darah Sayyidatina Khadijah. Dia dulu orang kaya ke orang miskin? Cuba kaji, tengok nanti search internet, dia mati itu meninggalkan berapa banyak harta dia. Cuba kaji. Cuba kaji. Yang dia bantu baginda Nabi SAW, tuan-tuan dan puan, bagaimana?
Adakah dia ada 1 juta? Nah, suamiku ambillah 10,000. Ataupun semua sekali. Ataupun separuh. Ataupun sampai dah tak ada apa-apa. Cuba tengok. Mesti yang dia buat itu ada sebab, bukan saja tuan-tuan dan puan-puan. Jadi, nak buat hibah tapi takut tuan-tuan dan puan-puan, takut dengan keadaan yang mungkin akan berlaku. Kisah-kisah yang kita dengar begitu begini dan sebagainya, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itulah saya nak katakan di sini, alhamdulillah adanya sistem faraid. Bila ada sistem faraid, tuan-tuan dan puan-puan, individu waris utama yang saya nyatakan tadi seperti mak, ayah, isteri, suami, anak-anak, dia confirm akan dapat. Maka dia tak akan pergi pada orang lain. Sekalipun kita nak hibah pada anak kita, kalau kita tak hibah pada dia, adakah dia akan mewarisi harta kita? Tetap akan mewarisi. Habis tu yang kita nak bagi awal-awal ni kenapa? Kita banyak sangat harta, bagilah. Nak bagi itu setakat mana? Terpulang pada kita. Jangan sampai kita bagi, kita rasa tak senang duduk, tak senang hati, lebih baik tak payah bagi. Tunggu saja faraid nanti. Tapi, kalau individu yang mana tidak boleh mewarisi harta pusaka kita, kita tahu dah kalau kita mati memang dia tak boleh mewarisi harta pusaka kita, maka jalan hibah adalah merupakan jalan yang terbaik kepada mereka. Maka sekadar itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Kita berjumpa lagi di lain waktu dan lain ketika. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan, apa yang disampaikan pada malam ini memberikan pencerahan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih atas komitmen pada malam ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.